Ini di Dewan Al-Bukhari, taklimat untuk ibu bapa penjaga bagi anak-anak yang belajar di IKM Pekan. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis kita pada pagi ini, Encik Karafi, yang merupakan pegawai media IKM Tan Sri Yahya Ahmad Pekan Pahang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati dan saya perkenalkan kepada kesemua ibu bapa penjaga dan juga pelajar-pelajar baru yang mungkin ada di sini, dan sebahagiannya berada di asrama dan sebahagiannya lagi mungkin berada di lokasi pendaftaran untuk pelajar SEM 1 sesi Januari Jun 2023. Saya perkenalkan Encik Zainal Abidin bin Alimi, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik IKM Tasha. Sila Encik Zainal. Okey. So, Encik Zainal Abidin bin Alimi, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik IKM Tasha. Seterusnya yang dihormati dan saya perkenalkan kepada semua, Encik Jasmi bin Marzuki. Okey. Terima kasih. Yang merupakan Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan dan Hak Ehwal Pelajar. Mungkin ada yang perasan lah, mungkin ada yang perasan nama saya Marzuki, Jasmi bin Marzuki, tapi bukan anak saya lah. Anak saya kecil-kecil dia besar ni. Terusnya Puan Marliza, ni depan ni Puan Marliza, merupakan pensyarah keusahawanan, merangkap penyelaras untuk hari pendaftaran pelajar baru sesi Januari Jun 2023. Okey, seterusnya yang di hujung sekali sebelah Encik Jasmi adalah Cik Khairus. Handsome tak? Handsome. Potong rambut handsome lah. Jadi Cik Khairus adalah merupakan pensyarah sijil teknologi kejuruteraan mekatronik, merangkap penyelaras Minggu Silaturahim sesi Januari Jun 2023. Itu barisan depan lah. Itu barisan belakang. Nak mula dengan mana? Ini, tanyalah. Yang di hujung tu siapa? Tak kelihatan. Yang di hujung sekali tu, saya perkenalkan adalah Puan Nafisah. Puan Nafisah, Puan Nafisah, merupakan pensyarah pengajian Malaysia. So hari ini beliau mewakili Puan Nurizkiah, Ketua Jabatan Pengajian Am. Thank you. Sebelah Puan Nafisah adalah Puan Mariam. Puan Mariam merupakan kaunselor di IKM Tasha. Terima kasih. Sebelah Puan Mariam adalah Puan Ruhaiza. Puan Ruhaiza adalah Ketua Jabatan Awam. Terima kasih Puan Ruhaiza. Di mana di bawah Jabatan Awam kita ada 4 program di bawahnya yang saya akan bentang sejak sebentar nanti. Sebelah kiri Puan Ruhaiza adalah Abang Misai kita. Abang Misai kita. Tapi bukan saja Misai. Nama beliau adalah Cik Muhammad Khairuddin. Cik Khairuddin, Ketua Program Diploma Teknologi Pembuatan. Mungkin ada di antara anak-anak tuan-puan yang mendaftar untuk program pembuatan. Beliau adalah ketua programnya, Cik Khairuddin. Di mana untuk pengetahuan semua juga, Cik Khairuddin ini merupakan ketua warden di IKM Tasha. Itu sebab kena simpan Misai. Spek ketua warden adalah itu saya yang gelarkan. Tapi kita tak panggil Abang Misai ke sini. Kita panggil apa? Abang Isam.
Hari ni cik boleh kontrol, kontrol. Okey. So sebelah kiri Cik Khairuddin adalah Cik Mahadi, IR Mahadi. IR Mahadi ni dia dua alam, dia dua alam. So beliau merupakan ketua Jabatan Elektrik dan juga beliau merupakan ketua program Diploma Kompetensi Elektrik Domestik dan juga Industri. So beliau merupakan ketua jabatan dan beliau jugalah merupakan ketua program Diploma Kompetensi Elektrik Domestik dan Industri PW4. Jadi sebelah kiri Cik IR Mahadi adalah Cik Jailani. Cik Jailani, okey, terima kasih Cik Jai, merupakan ketua program Diploma Teknologi Automotive Service dan juga Cik Jalani merupakan ketua program Diploma Teknologi Automotive Commercial. So ada dua lah di bawah Cik Jalani, sama di mana Cik Mahadi, cuma Cik Mahadi ketua jabatan dan juga ketua program. Okey, sebelah Cik Jalani adalah Cik Azmi, Cik Muhammad Azmi, di mana Cik Muhammad Azmi merupakan ketua program seni bina. Tapi pada 20, betul Cik Azmi? 20 bulan Januari 2023 nanti, so beliau akan menamatkan perkhidmatan sebagai penjawat awam lah, mana beliau akan pencen wajib pada 20 bulan 1 2023 nanti, insyaAllah. Okay, so sebelah Cik Azmi adalah Cik Samsul. Cik Samsul merupakan pensyarah timpalan, di mana beliau hari ini mewakili ketua program timpalan Cik Mak Rofli kerana beliau bercuti. So Cik Samsul mewakili ketua program Sijil Teknologi Timpalan. Okay. So sebelah Cik Samsul adalah Encik Bobby. Saya dengar Bobby. Cik Aminuddin. So kat sini saya panggil Abang Bobby lah. Tapi sebenarnya adalah Cik Aminuddin. Terima kasih Cik Aminuddin. Merupakan ketua program Sijil Teknologi Pulih Badan Kenderaan ataupun car banking lah. Okay, selesai second row. Third row daripada sana adalah Puan Fazilah Hanim, merupakan ketua program Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan. Okay, sebelah Puan Fazilah Hanim adalah Puan Jawariah. Puan Jawariah merupakan ketua program Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik Penjanaan dan juga Diploma Kompetensi Elektrik Penjanaan. Tadi Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik Puasa dan juga Diploma Kompetensi Elektrik Penjanaan di bawah Puan Jawariah. Seterusnya sebelah Puan Jawariah, selang satu kerusi, adalah Cik Suhaimi. Cik Suhaimi adalah merupakan pensyarah Diploma Pengeluaran Perabot, di mana beliau mewakili ketua program Diploma Pengeluaran Perabot, iaitu Tuan Haji Jafari. So sebelah Cik Suhaimi adalah Cik Fazirul. Cik Fazirul adalah ketua program Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik. Okay, terima kasih. Dan akhir sekali adalah Cik Hanif. Cik Muhammad Hanif merupakan ketua program Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Lukisan dan Reka Bentuk. Okey. Jadi sempat jumpa saya, mungkin tak ingat nama. Jadi saya perkenalkan kepada semua. So saya Marzuki, Marzuki bin Muhammad Razi, pengarah IKM Tan Sri Yahya Ahmad Pekan Pahang. Melaporkan diri di IKM Tan Sri Yahya Ahmad Pekan Pahang ni pada bulan 6. Pada bulan 6 2021. 2021. Di mana sebelum ini saya telah berkhidmat di, kalau masuk IKM Tasha ni dah 8 tempat lah. 8 tempat saya berkhidmat, di mana saya memulakan perkhidmatan saya yang pertama di IKM Johor Bahru. IKM Johor Bahru pada tahun 2000 sebagai pensyarah bagi kursus air conditioning.
Alhamdulillah rezeki saya di situ, saya sempat menjawab jawatan sebagai timbalan pengarah hak level akademik di IKM Johor Bahru. Dan Alhamdulillah rezeki saya juga pada ketika itu saya diberikan jawatan sebagai pengarah di IKM Bursary Perlis. Ada daripada Perlis tak? Ada daripada Perlis? Kedah? Ada? Tak jauh lah, tak jauh. Jadi saya sempat berkhidmat di IKM Bursary pada tahun 2011 hingga 2012 di IKM Bursary Perlis. Kat situ seronok duduk sebab kat situ ada harum manis. So saya pun sempat menanam lah di dalam IKM Bursary itu. Alhamdulillah lah, kerana ada berpuluh-puluh pokok, tapi buahnya tak lama. Sebab pokok tu sebelah asrama. Sebelah asrama, tak dan nak kuning dah kena cabut. Okey, seterusnya saya pernah berkhidmat di Pejabat Mara di bahagian pendidikan tinggi selama setahun lebih. Selepas itu saya berkhidmat di Mara Japan Industrial Institute, ataupun nama dulu dia dikenali sebagai KKTM Beranang. KKTM Beranang 2013 hingga 2014 di KKTM Beranang ataupun Mara Japan Industrial Institute. Selepas itu saya berkhidmat di Kolej Kemahiran Tinggi Mara, Kolej Kemahiran Tinggi Mara Petaling Jaya 2014 hingga 2017. Kemudian seterusnya berkhidmat di IKM Johor Bahru, patah balik ke tempat asal saya melaporkan diri sebagai pengarah di IKM Johor Bahru selama 3 tahun di IKM Johor Bahru. Selepas itu saya berkhidmat di Ibu Pejabat di bahagian Kemahiran dan Teknikal Mara selama setahun lebih. Dan kini saya berkhidmat di IKM Tan Sri Yahya Ahmad Pekan Pahang sehingga kinilah. Jadi kalau campur Johor Bahru tu 2 kali, saya dah 8 kali lah. 8 kali berpindah berkhidmat di Pusat Pentadbiran Mara ni lah. Jadi kalau dia tengok dari segi geografinya, utara saya dah duduk, selatan saya dah duduk, barat dah duduk, timur pun dah duduk. Cuma tak duduk lagi Sabah dan Sarawak je. Kalau boleh lah, kalau boleh tak naklah pergi. Tapi kalau disuruh tu apakan daya lah. Kami daripada awam ni kena terima lah arahan daripada masa ke semasa. Okey, so itu dari segi perkhidmatan saya lah selama 22 tahun, nak masuk 23 tahun. So saya dah berkeluarga. Cuma sekarang ni saya PJJ. PJJ bermakna isteri dan keluarga saya berada di Sungai Buloh lah. Sungai Buloh. Keluarga saya pun ada di Sungai Buloh. Jadi untuk pengetahuan semua ibu bapa penjaga, so bapa saya merupakan pelajar IKM Jalan Hantuah pada ketika itu, dalam kursus kaji sawah motor. Jadi saya ni sebenarnya ialah anak kepada bekas pelajar IKM juga. IKM. Cuma pada ketika itu, so sekarang ni dia sebut otomotif. Cuma pada ketika itu disebut sebagai kaji sawah motor, Jalan Hantuah. So selepas ayah saya menamatkan perkhidmatan sebagai askar, dia masuk ke IKM Jalan Hantuah tu, mengambil kursus kaji sawat motor. Dan Alhamdulillah ilmu tu diturun kepada saya. Dan Alhamdulillah so sekarang ini pun saya menjaga IKM juga. Jadi insyaAllah lah saya akan cuba yang terbaik untuk menjaga dari segi IKM Tan Sri Yahya Ahmad Pekan Pahang. Jadi sebelum tu sebelum saya terlupa, saya ingin mengucapkan selamat datang. Kami pihak pengurusan IKM Tan Sri Yahya Ahmad Pekan Pahang mengalu-alukan kedatangan ibu bapa, penjaga dan juga pelajar-pelajar ke IKM Tan Sri Yahya Ahmad Pekan Pahang, ataupun ringkasnya adalah IKM Tasha. Dulunya dinamakan sebagai IKM Pekan, tetapi telah dinamakan semula sebagai IKM Tan Sri Yahya Ahmad Pekan Pahang. Jadi sejarah nanti saya akan terangkanlah. Dan terlebih dahulu juga saya ingin mohon maaf kepada ibu bapa penjaga, terpaksa mengambil masa sedikit. Mungkin terapi berapa lama ni? Kalau ikutkan ada dalam 94 slide, tapi yang di hujung-hujung tu gambar lah. Jadi ikutkan
memang kami ahli pengurusan perlu berjumpa dengan ibu bapa penjaga, sebab untuk melahirkan modal insan yang holistik ni ialah mahir dalam bidang, kemudian dari segi dalaman dia lengkap dan sebagainya. Untuk makluman semua ibu bapa, penjaga dan juga pelajar-pelajar, untuk IKM Tasha ini ditubuhkan pada tahun 1976. Sama tahun lahir dengan yang bercakap depan ni. Saya dilahirkan 1976, umur pun dah 46 tahun. So IKM Tasha pun sama je usianya 46 tahun. Dari segi bangunan yang paling muda sekali adalah bangunan ini, tahun 2008. Yang lain tu majoritinya adalah 1976. Dirasmikan pada 19 Februari 1985 oleh Tengku Abdullah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musakabilah, Pemangku Raja Pahang pada ketika itu. Di mana usia dia 46 tahun, keluasan dia adalah 46 ekar. Jadi mudah nak ingat, usia 46 tahun pada tahun ini, keluasannya adalah 46 ekar. So dari segi jarak, mungkin ada ibu bapa penjaga mungkin nak keluar sekejap lagi, nak ke Pekan. So jarak ataupun tempoh masa daripada IKM Pekan ni ke IKM Tasha ni ke Pekan lebih kurang dalam 7 km ataupun 10 minit perjalanan daripada IKM Tasha. Okey, visi-misi yang tadi adalah visi-misi MARA. So kita ada visi-misi KKTM, MJI dan juga IKM yang kita kongsi sama. Semua pakai visi dan misi yang sama, iaitu menjadi organisasi amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa. Sama macam tadi. Misi adalah membentuk modal insan, di mana yang saya ceritakan tadi lah. Untuk kita nak membentuk modal insan yang cemerlang, Tibet yang holistik. Holistik itu maksudnya menyeluruh dan berteraskan nilai-nilai keusahawanan. Di mana tagline kita adalah pendidikan dan keusahawanan dan pendidikan global. Taklah kepada ibu bapa, sekiranya ibu bapa tidak beritahu berkaitan dengan akademik dan juga high work ajar. Contoh pengalaman saya tak sebut nama pun. Anak dia balik ke rumah, dia tak tahu rupanya anak dia balik ke rumah tu bukan suatu cuti semester. Ada. Sedangkan sebenarnya dia dalam status ponting, tapi dia berada di rumah. Kita tak tahu macam mana dia menceritakan kepada ibu bapa penjaga, tetapi dia berada di rumah. Kita mencari dia di pusat X, rupanya dia berada di rumah. Dan mungkin ibu bapa dia percaya yang dia sedang bercuti. Itu antaranya lah, saya kata pentingnya ibu bapa penjaga mengetahui sedikit sebanyak berkaitan dengan akademik dan juga HCP. So kita harap tidak berlaku lah di sini. Seperti yang saya cakap tadi lah, benda itu memang berlaku. Masa tu saya menjawab jawapan sebagai pengarah. Jenuh juga yang saya cakap sebab dia penting. Okey, so ini adalah dari segi jabatan akademik yang ada di IKM Pekan, IKM Tasha Pekan. Yang ini tak sama lah. Dia tak sama antara KTM, MJ dan IKM lain. Dia berbeza. Mungkin dari segi jabatan sama, dari segi program tak sama. Sebab dekat IKM ni dia ada program diploma, dia ada program civil. Kalau dekat KTM, MJI dia ada diploma saja. Jadi tak sama. Okey, jadi di IKM Tasha ni, so kita ada 5 jabatan lah, termasuk pengajian am. So kita ada jabatan mechanical. Yang atas sekali tu, yang nombor 1 tu, di mana di bawah jabatan mechanical ni kita ada 3 program lah. Iaitu saya ringkaskan pembuatan atas sekali tu. Kemudian kita ada lukisan, dan juga yang ketiga kita ada timpalan. So 3 program ni berada di bawah jabatan mechanical. Jadi ibu bapa penjaga so boleh kena pastilah, so anak-anak masing-masing berada di program mana, di bawah jabatan mana. Sebab saya nak maklumkan, selepas pada ini, so sekiranya pelajar ingin keluar, mungkin nak keluar dalam waktu akademik ni, dalam waktu PDP nak keluar, ataupun nak mohon cuti, so dari segi sokongan cuti adalah ketua program, kelulusan cuti adalah ketua jabatan. Itu penting yang nak tahu anak puan-puan ni berada di mana.
Kadang-kadang ibu bapa penjaga call saya, tanya berkaitan dengan cuti. Bila saya tanya balik, anak puan ni program mana, jabatan mana, minta maaf ada yang tak boleh nak menjawab. Jadi masalah saya nak menyampaikan, contoh anak tuan-puan berada dalam program Sdm Bina je lagi kan. So kalau nak cuti, jumpa Puan Ruhaiza. Senang. Jadi ibu bapa penjaga kena tahu jabatan mana, program mana. Kalau tak dapat kita penuh pun tak apa. Yang penting program elektrik. Okeylah. So kita boleh hala kepada Cik Mahdi untuk kelulusan bercuti contohnya. Sebab kelulusan bercuti paling rendah adalah ketua jabatan. Ketua jabatan ataupun kaunselor yang boleh luluskan cuti. Saya dah bagi tahu dah. So kalau boleh, dari segi kelulusan cuti pelajar ni jangan sampai ke timbalan pengarah. Sampai pada ketua jabatan cukuplah. Tak perlu kepada timbalan pengarah dan juga pengarah. Jabatan elektrik dan elektronik. So kita ada 4 program. Yang pertama adalah Diploma Kompetensi Elektrik, Domestik dan Industri yang nombor 1. Kemudian Diploma Kompetensi Elektrik Penjanaan yang nombor 2. Kemudian Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik, Kuasa yang nombor 3. Dan juga yang keempat adalah Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik yang nombor 4. Jadi tuan-puan, ibu penjaga boleh kena pasti anak-anak sekarang ni adakah berada di bawah jabatan elektrik. Dia ada 4 program bawah jabatan elektrik tu. Kemudian yang seterusnya jabatan awam. Dalam satu semester kita ada 26 minggu. Itu kena clear. 26 minggu. Di mana minggu 1 hingga minggu 10 adalah PDP. Bermula minggu depan 3 Januari 2023 itulah bermulanya minggu yang pertama. Sebab Isnin cuti. Betul? Isnin cuti kan? Jadi kita akan start hari Selasa. Jadi itu merupakan minggu pertama. Jadi ibu bapa penjaga boleh kira itu minggu pertama sampai minggu ke-10. Kemudian minggu ke-11 kita break. Kalau sebelum ni PKP, so kita tak buat minggu aktiviti, kita straight saja. Ataupun ada yang mungkin ada yang benarkan pelajar balik kampung. Tapi insyaAllah lah bermula pada sesi Januari Jun 2023. So minggu ke-11 kita akan break. So kita akan melaksanakan minggu aktiviti. Mana pada minggu aktiviti tu tak ada PDP lah. Tak ada sesi pengajaran dan pembelajaran. Tak ada. So kita akan adakan aktiviti lah. Sukan ke macam lah dalam tu selama seminggu insyaAllah. Kemudian selepas minggu aktiviti bermula minggu ke-12, minggu ke-12 sehinggalah minggu ke-19, itu adalah minggu pembelajaran. Minggu pembelajaran. Jadi 1 sampai 10, 12 sampai 19. Kemudian kita ada break seminggu untuk study week. Study week. So mungkin program yang guna study week, mungkin ada program yang tak guna study week, dia akan teruskan dengan PDP. So nak kita 1 sampai 20 itu adalah PDP. Tolak 1 saja minggu aktiviti. Lepas minggu study week, lepas minggu ke-20 tu, minggu 21 hingga minggu 23 tu adalah exam. Exam. Minggu 21 hingga minggu 23, 3 minggu. Selepas daripada minggu peperiksaan itu adalah minggu yang disukai ramai oleh pelajar-pelajar, iaitu minggu cuti semester. Jarang tu dia tanya kami, cik bila nak exam? Jarang. Dia akan tanya, cik bila nak cuti? Itu standard lah. Standard lah, saya dah duduk 50 ustaz ni, standard lah. Soalan tu yang kalau jumpa lah, cik bila nak cuti? Baru ni minggu 2 minggu lepas sudah balik tu jumpa pergi masjid. Sampai kat tengah jalan, cik bila nak cuti? Itu dia tanya. Bukan nak tanya, cik boleh tak saya nak jual nak pergi semayang sekali? Dia tak tanya tu. Dia tanya bila nak cuti ni. Saya pun jawab lah elok. Cuma dalam hati tu korang ni asyik nak cuti je. Biasalah. Jadi sekarang ni pelajar kanan sedang bercuti ni. Pelajar kanan sedang bercuti ni sampai minggu ni lah. Minggu depan abang-abang akan masuk lah. Kalau ada student baru, abang-abang akan masuk. Bermula pada 3 Januari 2023 lah. Sekarang ni diorang dengar ada kampung, tidur banyak kot. Okey. Jadi yang ni kena clear. Saya minta tolong ibu bapa penjaga
Tak apa, ambil gambar je. Tolong ni, sebab saya ada pengalaman di mana saya nyatakan tadi lah. So ada anak-anak berada kat rumah, mak bapak tak tahu rumput. Mungkin lah kalau dulu lah, masa saya lah dulu, kalau tidak hadir peperiksaan hari ni mungkin tak ada. Kalau besoknya final, malam ni tak tidur lah. Tapi ada di antaranya memang tidak hadir peperiksaan akhir. Kadang saya pun pelik. Saya tak takut. So tidak hadir peperiksaan akhir, jadi itu sebab wujudnya grade AX ni. Kemudian BA ni tidak cukup kehadiran bagi subjek tiada peperiksaan akhir. BX di mana yang saya nyatakan tadi, tidak cukup kehadiran bagi subjek yang ada peperiksaan akhir. So dia kena diploma akan mendapat RM RM300 sebulan. Untuk pelajar sijil RM RM250 sebulan. Jadi kita beza sikit dengan mungkin lah Kolej Mara, mungkin ada di kalangan ibu bapa penjaga mungkin ada anak dekat Kolej Mara contoh. Kolej Mara MRSM dia ada dewan makan. Dia ada dewan makan. So di KKTM, MJIKM dah tak ada dewan makan. Yang tinggal hanyalah bangunan dewan makan je. So konsep dewan makan tu dah tak ada. Tapi walaupun ada dewan makan, dia ada pro and con lah. Kalau ada dewan makan, so kita akan potong duit makan je daripada allow ni. So KKTM, MJIKM dah tak ada dewan makan. Jadi pelajar-pelajar akan makan sendiri. Akan survive sendiri menggunakan allowance yang diberikan oleh Mara ataupun kalau biasa sebut Fama lah, father and mother. So sebenarnya ikutkan cukup sebenarnya kalau pelajar pandai manage. Cuma kalau tak cukupnya biasalah top up handphone. Yang paling saya duk tengok sekarang ni pelajar-pelajar merokok. Yang tu yang menyebabkan dia tak cukup. Mungkin tadi pun bapa mungkin ada jumpa ataupun untuk rokok. Memang ada. Memang saya akui pelajar-pelajar IKM ni, KKTM dan IKM ni memang merokok. Yang tu antara yang kita tengah cuba macam mana nak buat ni. Kuat sangat merokok ni. Minta maaf lah, minta maaf saya cakap mungkin di rumah merokok jadi dia terbawa-bawa sampai ke sini. Minta maaf saya cakap. Jadi dekat sini kita nak kontrol. Yang tadi 1,008 orang yang ada di dalam IKM 700 lebih. Kita nak kontrol dulu. Agak susah jugalah. Mungkin siang kita nampak kalau malam-malam kalau dia kat bilik dia merokok tu susah. Yang kita bayaran untuk peperiksaan seluruhnya tenaga lah RM60, RM60 dan seterusnya. Jadi ibu-bapa penjaga boleh baca dah kat situ. Kemudian bagi pelajar keluarkan surat surat rasmi, so pelajar-pelajar semester 1 wajib duduk di asrama. Wajib duduk asrama kecuali kalau ada permohonan dan dari sebab-sebab tu kita belum terima lah untuk membolehkan pelajar-pelajar untuk duduk di luar. So kalau tidak ada reason dan sebagainya dan sebagainya tidak terima, so pelajar-pelajar wajib duduk di asrama dan kena bayar RM50 per semester. Kemudian apa lagi yang kena di bawah tanggungan pelajar dari segi denda akademik, fenomena saya sebutkan tadi, RM50, RM100, RM200. Saya bukalah kepada sesi soal jawab sekiranya ada. Sekiranya saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya akan pass kepada ni ahli pengurusan saya. Kalau semua tak boleh jawab, so nanti saya jawab kemudian.